Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan bicara kita di dalam tadabbur kepada beberapa ayat surah An-Naba. Yang ada Quran buka surah An-Naba. Sambungan perbincangan kita di ayat yang ke-19. Dan kita akan undur kepada dua ayat yang berkaitan, insya-Allah. Sebelum kita masuk pada terjemahan dan huraian, lebih dulu kita baca ayat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat hidup kita, majlis kita ini, insya-Allah. Surah An-Naba, juzuk yang ke-30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ayat yang kita baca ini, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan pada masa itu langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, hari mana tu hari terbelah langit? Kita tengok kepada ayat sebelum dia. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang ditentukan. Kita dah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah pada hari kiamat. Bila yawma yunfakhu fis sur fatatuna afwaja, iaitulah pada masa ditiup sangkakala, lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak ke padang mahsyar, mengikut kumpulan. Orang beriman datang sama-sama dia, duduk di bawah panji-panji Nabi mereka. Orang kafir datang sama dia, orang munafik datang geng dia. Jadi kita sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi biarlah kita bangkit bersama dengan kumpulan ini, yang melayakkan kita insya-Allah untuk sampai ke kolam Nabi dan dapat ke syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masuk kepada sambungan kita ni, wa futihatis sama fakanat abwaba, dan pada masa itu langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Jadi bila berlaku ni laku, setelah bangkitnya manusia,
dan mereka datang berpuak-puak ke mahsyar, maka pada ketika itu langit terbelah. Langit terbelah maknanya terbuka pintu. Abwab, jadi pintu yang terbuka luas. Untuk apa? Kata di ulama tafsir kata, supaya pada ketika itu malaikat-malaikat turun ke bumi untuk menunaikan tugas-tugas yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Langit terbuka pintu dia, malaikat pun turun. Maka apabila kita kata langit di sini, tujuan langit itu iaitulah menjadi atap kepada bumi. Macam atap lah sebab dia duduk di atas kan. Dan langit itu satu alam lain. Dia tak ada kaitan dengan bumi, dia duduk atas dia. Satu bina mustaqil. Kan Allah Ta'ala sebut, kita bina. Bina langit itu. Jadi langit itu dibina. Allah SWT, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Maknanya bila kata bina, satu alam yang lain yang duduk di atas. Allahu Akbar. Allah Ta'ala juga sebut dalam ayat lain, saqfan mahfuzan. Mana atap yang dipelihara. Mahfuz yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nampak ya, kalau kita pergi tepi laut, biasanya orang bercakap, ini kaki langit tu. Siapa dia nampak kaki langit, ada berapa kaki dia? Itu ibarat kata, nampak ujung sana tu, lepas pada mata kita nampak, macam langit itu duduk bawah dah. Kita kata tu kaki langit. Kan? Kita kata. Yang lepas pada tu, tak tahu apa dah kita ni atas. Tengok dengan pembesar pun, dengan teropong pun, nampak sekat tu je lah. Nampak langit tu je lapis, tak nampak. Allahu Akbar. Itu ayat yang pertama yang menceritakan kita tentang langit terbelah bila pada saat itu. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Ini semua ni suasana hari kiamat. Langit terbelah dan gunung ganang. Masya Allah, tabarakallah. Setelah dihancurkan menjadi debu, diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah dia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Itu dia panggil kedudukannya, kedudukan apa? Kedudukan bukit pada hari kiamat. Suyiratil jibal fakanat saraba. Suyirat bagaimana? Dihancurkan, diterbangkan ke angkasa. Dalam surah At-Takwir Allah berfirman, wa idzal jibalu suyirat. Apabila bukit berterbangan. Bukit besar ni. Bukannya kertas nak terbang, bukannya daun-daun. Maka para ulama mengatakan, keadaan bukit pada hari kiamat. Tanda ni para jemaah sekalian. Keadaan bukit pada hari kiamat ada beberapa keadaan. Ada yang mengatakan 7 keadaan bukit pada hari kiamat. Di antaranya ayat yang kita sebut tadi, suyirat. Bukit diterbangkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan kanat saraba. Nampak macam sarab. Apa dia sarab? Kalau kita baca dalam kitab Jawi lama, dia tulis aling-aling. Aling-aling. Biasanya sarab dengan bahasa yang mudah kita fahamnya, dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, Fata Morgana. Fata Morgana, itu dia panggil sarab. Fata Morgana kita panggil kan, mudah nak faham. Fata Morgana itu makna sarab. Maknanya bukit itu macam Fata Morgana, nampak gelap gitu, tak tahu duduk mana, terbang dia. Ada juga Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, dia kata tamurru marrashab, seperti awan yang terbang. Allahu Akbar. Ada kalau Allah Ta'ala sebut wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan jadilah bukit bukau gunung ganang itu seperti bulu yang berterbangan. Bulunya terbang di angin ni kuat, bukit macam itulah keadaan. Ada kalanya habaan, kal haba, seperti debu yang berterbangan. Ada kalanya dia kata bukit itu sudah hilang, tazul,
Sebagaimana dalam surah Taha ayat 106, fayazaruha qa'an safsafa. Allah kata kami biarkan tapak gunung ganang itu rata dan licin. Tak ada gunung, tak ada kosong. Sama mahsyar, mana tempat perhimpunan itu, bumi itu kosong. Tak ada bukit, tak ada lurah, tak ada apa dah, kosong. Allahu Akbar, kita boleh bayangkan. Maka wa ka'anna hadha yaqa'u bitadrij. Semua itu lalu berlaku secara peringkat-peringkat lah, seolahnya begitu. Semuanya berlaku pada yaumul fasli, pada hari memutuskan segala hukuman. Maka para jemaah sekalian, apabila kita duduk di saat itu, saat yang cukup menakutkan, bukit bukau, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada 7 sifat, 7 keadaan. Ini sebahagian ulama menyebut angka 7, ada yang mengatakan beberapa keadaan. Kita kata semua keadaan itu sangat-sangat menggerun dan menakutkan kita, para jemaah sekalian. Sesalah kita di Arasat, di mahsyar, sudah berlaku kiamat. Kemudian kita lihat kepada ayat yang berikutnya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah disediakan. Na'udzubillah. Mari kita doa, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami. Ya Allah, bebaskan kami. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami dan semua orang yang kami sayangi ini daripada api neraka. Amin. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka Jahannam duduk di tengah jalan, menunggu di tengah-tengah. Allahu Akbar. Kata di ulama tafsir kata apa? Ketika kita baca, Allah Ta'ala mula dengan ayat inna. Bahasa orang mengaji bahasa Arab, inna itu dipanggil ayat muakkadah. Harfu taukid, maknanya sesungguhnya. Sebab itulah dalam Quran dia terjemah sesungguhnya. Sesungguhnya maknanya kuat semati lah. Sesungguhnya neraka Jahannam itu kanat mirsada, duk tunggu kita di mana? Di tengah jalan. Apa makna mirsad? Mirsad ni duk tunggu tengah jalan. Kita kata macam dalam ayat suratul Fajri ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala tunggu kita. Maknanya dalam perjalanan ini kamu akan melalui jalan-jalan yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita jalan, tak tahu apa. Jalan sunyi, gelap. Malam pula. Kita kata hati-hati ada benda penunggu tengah jalan. Mana agak? Dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut neraka Jahannam itu duduk di mana? Labil mirsad. Duduk di tengah jalan. Apa dia maksud? Dalam surah Maryam, tanda. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala telah bersumpah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allahu Akbar. Tanda. Di saat kita duduk macam ni, kalau kita boleh tadabbur ayat-ayat macam ni, insya-Allah dia akan melembutkan hati kita. Wa in minkum illa wariduha. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguhnya semua dari kalangan kamu itu illa wariduha, kamu akan melintasi sirat untuk nak lepaskan lagi ke syurga. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sirat tudrabu ala matni jahannam. Allahu Akbar. Titian sirat yang akan dilalui oleh manusia di akhirat itu diletak di atas neraka Jahannam. Kata di para sahabat radhiyallahu anhum, balaghana, telah sampai kepada kami sirat, sifat sirat itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Macam mana kita nak lalu? Dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah.
Wa in minkum illa wariduha, kamu semua akan lalu di atas sirat. Karena Allah Ta'ala telah sebut, wa in minkum illa wariduha, semua kita akan lalu. Maka semua akan lalu. Fannasu yamurun alaihi jami'. Semua manusia akan lalu. Para anbiya, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, orang yang beriman, orang yang tak beriman, cuma tahap lalu itu mengikut keadaan. Ada orang yang lalu kalamhil basar, seperti sekelip mata. Lap, duduk di sana dah. Ada orang yang lalu seperti angin yang kencang. Ada orang yang lalu seperti kuda yang pantas. Ada orang yang lalu seperti orang yang berlari maraton. Ada orang yang lalu seperti orang yang berjalan biasa. Ada orang yang lalu seperti orang merangkak. Nabi SAW sebut, famakhdus fanajin. Di kiri kanan sirat kalalib, pencakup. Orang lalu je cakut, nak tarik. Ada yang orang hebat-hebat, para anbiya, para syuhada, mursalin, lalu seperti kilat menyambar, lalu seperti sekelip mata, duduk di sana. Orang yang darjat yang paling kurang sekali, Nabi SAW sebut, famakhdus fanajin. Kalali, pencakuk ni, tarik dia. Sampai koyak kulit dia, berau tarik. Tapi mereka sempat lagi pergi melintasi sirat. Mereka ni najin, mereka selamat. Allahu Akbar. Ada orang yang pakai gop tarik, terus ke neraka Jahannam. Kita kata wal'iyazubillah, ini yang kita takut. Sebab itulah sirat, halus daripada rambut, tajam daripada pedang. Macam mana kita nak lalu, Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Yang pentingnya tingkatan manusia itu berbeza-beza. Kan? Berbeza-beza. Ada orang yang lalu. Yang pentingnya lalu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, Allah Ta'ala sudah tetap dah mesti menalu. Jadi para Nabi SAW berdoa, Allahumma Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan kami, selamatkan umat kami. Begitulah doa para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dalam susunan ayat ini, para jemaah tengok dalam Quran kita tengok. Tengok masing-masing Quran, kita nak tadabbur biar kita jelas. Ayat yang kita baca ni ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Neraka Jahannam duk tunggu tengah jalan. Sebab apa? Neraka Jahannam dulu. Kemudian pada ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza, bagi orang yang tak bertakwa, kelepasan. Mafaz. Kata di para ulama, bada'a bi zikri Jahannam. Allah Ta'ala dalam ayat ini menyebut neraka Jahannam dulu. Kenapa? Li'annaha fit tariqi ilal jannah. Neraka duduk sini, siapa dia lepas? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita yang bernyawa akan mati. Hari ini kita duk baca senarai orang mati. Berapa orang mati hari ini di negara kita, berapa orang mati di negara lain hasil daripada sebab-sebab COVID yang berlaku. Maknanya mati sangat dekat ya dengan kita. Kita duk tengok kiri kanan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah kata apa? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Aku akan tunaikan balas pahala kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa dia selamat daripada neraka, dia akan masuk syurga. Orang inilah orang yang berbahagia. Maknanya neraka duduk tengah-tengah. Neraka duduk tengah-tengah. Sebelum siapa dia lepas neraka, syurga depan dia, insya-Allah. Kerana itu ada orang tanya Tuan Syekh, ulama, dia kata, bilakah kita nak berehat, ya Tuan Syekh?
Ada yang mengatakan apabila sirat khalfaka, apabila titian sirat sudah berada di belakang, kamu sudah ke depan nak pergi ke syurga, waktu itulah baru kamu tenang. Bila kita tenang? Apabila kita telah melepasi titian sirat yang cukup menakutkan ini. Ada juga ulama kata, betul-betul kamu akan tenang, kamu akan rehat tu bila? Apabila kaki kamu telah memijaki bumi syurga. Allahumma rzuqnal jannah. Ya Allah, rezekikan kami syurga ya Rabbal Alamin. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Kalau kita nak bincang tajuk ni satu persatu sangat-sangat panjang. Kemudian kita pergi siapakah sifat ahli-ahli neraka wal'iyazubillah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 22. Littaghina ma'aba. Neraka Jahannam yang aku sedia tadi. Littaghina ma'aba. Untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Littaghin. Taghi itu makna tagut. Apa dia tagut? Iaitulah tagut ni semua kumpulan-kumpulan yang melampaui batas derhaka kepada Allah, maka nama orang itu kumpulan tagut. Na'udzubillah. Ada banyak makna tagut ni. Setengah ulama tafsir menyebut makna tagut itu 8 makna. Yang pertama sekali syaitan. Tagut. Berhala-berhala yang disembah. Hukum undang-undang yang lain daripada undang Allah Ta'ala. Penguasa-penguasa yang tak mahu laksana syariat Islam, itu semua dipanggil tagut belaka. Yang penting tagut itu cara ringkasnya, iaitulah semua golongan yang melampaui batasan Allah Ta'ala, orang-orang yang sombong, maka nama dia taghin. Orang-orang yang melampaui batas, itu tempat kembalinya, ma'aba, ai tempat kembali dia mana? Neraka Jahannam, wal'iyazubillah. Maka Allah Ta'ala sebut sini, tughyan, sifat tagut itu menjadi sebab orang itu kena azab. Apa dia tagut di sini? Istikbar wa ta'azum. Sombong, besar ke diri. Ini sifat. Sifat ahli neraka ni sombong, besar ke diri. Dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Allahu akbar. Tidak akan masuk syurga mana-mana orang yang ada dalam hatinya mithqalu zarratin min kibrin, sebesar zarah, sebesar biji yang kecil, timbangan atom zarah yang kecil ni, sifat sombong. Na'udzubillah. Kita ni kalau ada sifat ni tuan-tuan, tidur atas tanah lah kita. Biar hilang sifat kesombongan. Qala rajulun, seorang laki-laki bangun, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada setengah orang ni dia suka baju dia cantik, kasut dia cantik, ada gitu nama sombong. Nabi SAW telah memberi jawapan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah SWT itu jamil, dia suka tengok kepada benda-benda yang cantik. Tapi sombong di sini, yang dikehendaki dalam ayat ini, dalam hadis ini, al-kibru, tanda tuan-tuan. Definisi sombong, takabur, al-kibru, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong yang dicela ini, iaitulah menolak kebenaran dan menghina orang. Dua sifat. Ni ada setengah orang ni, dia. Bila kita kata, ustaz ni ayat Quran, hadis Nabi, siapa dia baca hadis ustaz? Oh, alah mari mana dia tu? Budak mana ni? Itu dia panggil sombong macam tu. Kita jangan tengok orang tu, kita tengok apa yang dia cakap. Kalau betul dia cakap, kita terimalah, kita kabul lah. Jangan pula duduk main macam ni, duduk main bangkit keturunan lah, bangsa lah, apa benda yang mari mana ni, budak pungutan, macam-macam orang kata. Kita kata ini sombong nama dia. Wal'iyazubillah. Dalam ayat lain Tuhan kata, alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Bukankah neraka Jahannam itu tempat duduk orang-orang yang sombong? Maka orang sombong ni layaklah dengan dia, iaitu menjadi tempat mana? Tempat orang-orang yang duduk dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Maka
tempat tinggal orang-orang yang kafir di mana? Dalam neraka. Dan orang yang beriman di mana? Duduk dalam syurga. Timbul lagi perbincangan tentang manusia yang ketiga. Orang betul-betul mukmin semuanya masuk syurga. Orang yang kafir sungguh-sungguh neraka. Orang yang dipanggil al-usah, orang yang beriman tapi dia derhaka. Wal'iyazubillah. Bagaimana keadaan mereka? Maka ulama Ahlus Sunnah mengatakan, yaghfirullahu ta'ala liman yasha' wa yu'azzibu man yasha'. Orang mukmin yang derhaka duduk tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ada kalanya Allah Ta'ala maafkan dia lepas daripada neraka. Ada kalanya Allah Ta'ala azabkan dia dulu. Kemudian apabila selesai daripada hukuman-hukuman yang dijatuhkan, maka pada saat itu Allah Ta'ala lepaskan kita ke mana? Lepaskan orang itu ke syurga. Selamatlah dia daripada neraka. Ada juga orang yang baca dalam ayat Quran tafsir tentang malana min syafi'in. Kami ni tak ada kawan-kawan yang boleh menyelamatkan. Jadi pakat duk pesan ke ustaz belakang lah, dia kata, ustaz kalau tak jumpa saya tolong cari ya. Allahu akbar. Anak kata jangan duk gurau lah. Kalau tak jumpa kami di neraka, di syurga, tolong cari dari neraka. Kita kata seolah-olah kita ni macam nak pergi neraka ya. Jangan buat macam tu. Kalau kita nak pesan ke ustaz, pesan ya Allah ustaz, tolong ingat saya dalam doa ustaz biar saya selamat untuk ke syurga. Jangan duk sembuk ke neraka. Ni kita macam berani sangat. Ustaz kalau tak ada orang mesej ada. Ustaz kalau tak jumpa saya tolong cari. Saya kata nak cari kat mana awak ni? Dia main-main dia gurau. Dia cari dalam neraka. Allahu akbar. Kita kata para jemaah sekalian, jangan duk bercita-cita berangan-angan kat kita nak masuk neraka. Jangan duk main. Gurau tak apa. Ada pandangan Hasan Basri kata, wa ma lana min syafi'in, iaitu orang bila masuk dalam neraka, ada kawan-kawan dia dalam syurga cari teman dia. Mana kawan aku ni? Jadi Allah Taala kata, mungkin tengok neraka aku ada sana, pergi tengok ada sungguh, maka mereka dengan syafaat pertolongan yang Allah Taala izin boleh tarik kawan ni keluar daripada neraka setelah mereka dibakar. Jadi kita kata usatul muwahhidin, orang-orang yang derhaka di kalangan orang yang beriman, duduk di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita tengok kepada ayat 23, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal dalamnya berkurun-kurun lamanya. Jadi kalau mengikut dalam bahasa Arab, ahqab jam'u hukbah. Hukbah ni maknanya satu tempoh daripada masa. Ada yang mengatakan al-hikbatu dari sudut perbincangan lah 70 tahun. Ada yang mengatakan sab'una alfasanah 70,000 tahun. Wa fil ayati, dalam ayat ini tadi dari sudut bahasa hikbatun mana 70 tahun. Dalam ayat ini lam yuhaddid muddahah. Allah Ta'ala tak sebut. Dia kata, ahqab, berapa masa? Tidak disebut berapa masa. Inilah yang dikatakan, kata di jumhurul mufassirin, maksud dengan ahqab di sini, ad-duhur allati la nihayata laha, tempoh masa yang tidak ada akhirnya. Wallahu a'lam, itu dia kata. Ada yang mengatakan, ulama tafsir kata, siyak ayat ini dalil bahawa mereka itu akan tinggal dalam tu tempoh yang lama, walakin laha, ada satu tempoh, wallahu alam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka para ulama Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada khilaf. Syurga tak ada khilaf, baqa'u abadal abidin, kekal selama-lamanya. Ini ijma' ulama Ahlul Islam mengatakan syurga tu tak akan rusak. Orang duduk dalam syurga kekal lah dia sampai bila-bila. Wa amman nar, adapun neraka, adapun neraka, dalam kitab syarah kepada Tahawiyah, dia kata wal jannatu wan nar makhluqatan. Syurga dengan neraka itu dua makhluk, la tafniyani abadan wa la tafidan, yang tidak rusak dan tidak punah. Maka ada ulama, kebanyakan ulama Ahlus Sunnah mengatakan an-naru baqiyah, neraka itu berkekalan. Neraka itu apa? Berkekalan selama-lamanya. Tidak akan rusak. Neraka itu berkekalan selama-lamanya, tidak akan rusak.
Dan wa ashabuha, orang-orang kafir duduk neraka kekal lah. Orang mukmin dia akan keluar selepas daripada tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ada juga sebagian ulama mengatakan, dia kata neraka tu ada perbincangan. Kita berpegang kepada majoriti ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan neraka itu akan kekal sebagaimana syurga, wallahu a'lam. Yang pentingnya bagi kita tak nak duduk dalam neraka. Ayat yang seterusnya, sifat-sifat ahli neraka, macam mana keadaan mereka. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Allahu Akbar. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. Allah kata apa di sini? La yazuquna fiha bardan. Nak dapat udara sejuk pun tak ada. Minuman-minuman yang baik pun tidak ada. Allahu Akbar. Inilah yang kita kata takut sekali. Takut sekali. Di antara makna bar dengan juga makna tidur. Dia kata ada juga kata al-bardu bermakna an-naumu. An-naum maknanya nak tidur pun tak ada. Sejuk pun tidak ada dan neraka tak ada belaka lah. Hak adanya apa dia? Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air panas yang menggelegak dan air danau yang mengalir. Ada air panas yang gelegak dan air danau yang mengalir. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada benda-benda ni. Apa nak buat ni? Hamim. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka akan dituang air yang panas, putus. Usus jalan perut dia putus habis. Allahu Akbar. Ghassaq. Hamiman wa ghassaqa. Ghassaq iaitulah air danau yang busuk. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Inilah para jemaah sekalian, janganlah kita baca ayat-ayat tentang ayat-ayat yang menyebut tentang neraka, tentang perkara ini. Biarlah kita rasa gementar perasaan kita, takutnya kita menghadapi saat yang begitu dahsyat. Tapi kalau orang baca Quran tak faham, masalah dia. Dia kata ada satu cerita lucu tapi peringatan kepada kita. Ada orang Badui ni, sangat-sangat sejuk dia. Mana musim sejuk ni, sejuk doahnya, ketar gegar dia. Hampir-hampir binasa. Tiba-tiba dia jumpa unggul api. Orang nyala unggul api, panas, dia start debik. Ulu api panas dia pun orang kata duduk berdiam. Ya. Mana panah tubuh. Bila boleh api panas dia pun berdoa, Allahumma ktubha li wali walidaya. Ya Allah, rezekikanlah kepada aku ni api dan untuk aku dan dua ibu bapa. Terkejut orang dengan air, nak minta api ni pula dah. Nar, mana nar tu neraka. Hati-hati kita ni. Sebab itulah setengah orang ni kalau dia pergi tempat orang belagu musawakah, pembaca Quran tu sedap suara, walahum azabun azim. Oh, pakap tepi. Allah sedaknya. Kita kata, ya Allah Tuhan. Orang-orang yang azab yang besar mencakap sedaknya. Ini bala pustaka ni. Jangan duduk main. La hawla wa la quwata illa billah. Jaza'an wifaqa illa hamim wa wasaka. Allah kata apa? Jaza'an wifaqa. Sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Menjadi sesuai jazaa'un adil. Jaza, balasan yang adil mengikut amalan yang mereka buat di atas dunia dulu. Allahu Akbar. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Bagi orang yang beriman. Bagi sini jazaa'an wifaqa. Mana ahli neraka ni balasan dia banyak tu ya. Tapi ahli syurga jazaa'an min rabbika ata', anugerah yang tidak terhingga. Masya Allah, tabarakallah. Ahli syurga, ahli syurga balasan dia tidak terhingga. Sikit amal ibadat kita buat atas dunia, tapi Allah Taala beri syurga yang tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terfikir oleh hati.
Tapi dalam bab seksa neraka pada dengan hak mu buat. Itu dia panggil. Karena itu, tengok ni, dua perkara yang berbeza. Syurga, balasan dia dengan semata-mata limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Neraka, balasan dia wifaq, mengikut hak mu buat. Karena itu, tak ada orang dalam neraka esok, duduk dakwa, ana mazlum, saya dizalimi, saya diunaya, saya, tak ada. Tapi kalau kita pergi dalam penjara, jangan, oh saya ni kena unaya ni, orang zalim dengan saya, tu akhir jatuh hukum, oh macam-macam. Jadi ahli neraka, walaupun duduk neraka, dia kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia kata kalau kita dengar kata nabi-nabi dulu, kalau kita memikir molek-molek atas dunia dulu, tak ada lah kita duduk neraka. Fa'tarafu bi zambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengaku dengan dosa-dosa mereka, maka celakalah bagi orang penduduk neraka wal iyazubillah. Jadi orang neraka masuk dalam neraka dengan semata-mata keadilan Allah Azza wa Jalla. Ahli syurga masuk dalam syurga fa bi fadlihi, dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata tak ada siapa boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan dia. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, wala anta, tuan sendiri tak boleh masuk syurga dengan amalan? Nabi kata, wala ana, aku sendiri pun tak boleh juga. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah, barulah aku boleh masuk syurga dengan sebab limpah kurnia Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok kepada ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan akan hari hitungan amal. Puak kafir ni dia tak percaya. La yarjun, tidak mengharapkan. Rajak ni, rajak aku mengharapkan. Harap mana satu benda yang kita nak. Tapi puak ni memang dia tak ada harapan. Jadi tak ada harapan, ataupun orang panggil rusak harapan, macam-macam harapan. Kita mengatakan jangan duduk main. Macam ni, kita orang beriman, kita mengharapkan syurga, mengharapkan balasan, mengharapkan Allah Ta'ala ampun, redha kepada kita semua benda kita buat. Sebab apa? Mereka jadi lagu ni. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Dan mereka telah mendustakan dengan sesungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Hijau buat kafir ni mendustakan ayat-ayat Allah. Sebab itulah dia guna kizzaba. Kizzaba maknanya takzib, pendustaan yang berterusan, tak berhenti. Ayat Allah Ta'ala ni ada beberapa ayat, anda dah sebut dah dalam siri yang lepas. Para jemaah cuba perhati betul-betul. Dia panggil ayatullahi ada dua. Yang pertama al-ayatul kauniyah, ayat-ayat di alam universe. Ayat ni, alam semesta ni, ia menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla, seperti ayat yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas. Adanya matahari, adanya cakrawala, adanya langit, adanya cakrawala, adanya bukit bukau, adanya pokok-pokok tanaman. Itu menunjukkan ayatul manzurah, ayat-ayat yang dilihat. Ayat-ayat yang dilihat. Dan ayat yang kedua dipanggil ayat asy-syar'iyyah. Ayat-ayat mengikut syarak, seperti ayat Quran. Hadis Nabi SAW, jadi puak kafir itu dia tak pakai belaka dua-dua. Hak akliyah pun tak pakai, hak nakliyah pun mereka tak pakai. Kita kata inilah yang jadi sebab mereka masuk neraka. Kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan tiap-tiap suatu dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara tertulis. Allahu Akbar. Ahsayna kulla syai'. Allah kata dalam surah Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua membuat atas dunia ni kami telah tulis dalam kitab yang telah nyata, iaitulah Al-Lauh Al-Mahfuz. Wa kullu ni dia panggil min alfazil umum, lafaz umum. Jadi semua hak membuat jadi belaka. Pasal itulah bila orang duk bahas tentang kullu, ada keumum ataupun tidak, ada persebahagian. Jadi ulama-ulama lughah, ulama tafsir kata al-kullu min alfazil umum. Kullu saghirin wa kabirin mustatar.
Orang kafir bila dia terima surat amalan, dia apa bertempik? Dia kata apa? Ya wailana, ya wailatana, ma lihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Weh, celakanya kita. Ya wailatana, ma lihadzal kitab. Apalah surat amalan ni? Tulis belakang hak kecil ni hak besar. Allahu akbar. Illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada, dalam surah Al-Kahfi yang tuan-tuan dan puan-puan duk baca pada hari Jumaat tu. Allahu akbar. Ulama tafsir kata apa yang ditulis oleh malaikat? Jawabnya dia tulis semua perkara. Pahalanya, balasannya. Dalam surah Qaf, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah perkataan yang kita keluarkan, sama ada kita bercakap atau kita tulis, kecuali malaikat sudah menulisnya. Allahu akbar. Karena itulah saya bagi nasihat, ana kata malaikat belum pencin, malaikat belum pencin. Jangan duk main-main. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Allah. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat kami, maka rasalah kamu akan azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain dari menambah berbagai azab kepada kamu. Mana tak ada lah kita ni, Allah Ta'ala sambah yang azab dia, hari-hari dia kena azab. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Kita tak tambah kecuali azab. Na'udzubillah. Allahu akbar. Kinilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Itulah beberapa ayat daripada ayat yang kita baca di awal tadi sampai ke saat ini, ayat yang ke-30, cerita tentang ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Ayat yang ke-31, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang muttaqin, apa yang dia dapat? Mafaz, iaitulah segala kebahagiaan, segala kesenangan. InsyaAllah kita sambung cerita orang-orang yang bahagia dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.